Jumpa abang lah, mau intro sikit. Okey bro. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah, alhamdulillah, majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini dianjurkan oleh pihak penganjur yang sangat baik, pihak penganjur yang sangat istimewa, subhanallah, iaitu mereka yang dalam kalangan para pendidik, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak bangsa, yang mengorbankan masa, tenaga, melebihi daripada bayaran, upah ataupun gaji yang diterima. Subhanallah, jika dinilai dengan upah ataupun gaji yang diterima oleh para guru, para cikgu sebenarnya tidak ternilai jika nak nilaikan dengan ilmu. Sebab ilmu itu memang tidak boleh dinilai dengan duit, tidak boleh dinilai dengan keuangan, subhanallah, dengan harta benda. Kerana dengan ilmu lah manusia boleh membezakan antara baik dan buruk. Dengan ilmu lah membentuk sikap. Dengan ilmu lah yang boleh menunjukkan jalan kebenaran menuju ke syurga, dan membezakan jalan kebatilan yang boleh dicampakkan ke dalam neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi siapakah pihak penganjur yang istimewa ini? Dan saya ucap terima kasih juga di atas kesabaran pihak penganjur, kerana asalnya pada minggu lepas, namun kerana kesihatan yang tidak mengizinkan, saya tidak dapat, bahkan bukan pada waktu siang, pada malam itu sendiri pun saya tidak dapat. Masya Allah, alhamdulillah, pada kali ini kita bersama dengan pihak penganjur, iaitu Sekolah Kebangsaan Tunku Muda Sertin Bahau Negeri Sembilan, SKTMS. Masya Allah. Bukan jauh lah ni, Nogori juga ni. Nogori juga ni. Saya pun duduk Seremban ni. Bahau ni besok pergi ni, tak jauh ni. Jauh tak jauh, jauh jugalah, lebih kurang dalam sejam setengah. Sekolah Kebangsaan Tunku Muda Serting Bahau Negeri Sembilan, SKTMS. Terima kasih kepada Encik Rosman bin Kaderi, Pegawai Mesra Sekolah PPD Jempol Jelebu. Subhanallah, dia ada nama Pegawai Mesra Sekolah tu. Pejabat Pendidikan Daerah ataupun Pejabat Pelajaran Daerah Jempol Jelebu. Orang PPD ni terlibat sama. Puan Hajah Halijah binti Abdul Manap selaku Guru Besar SK Tunku Muda Serting Bahau. Masya Allah, guru besar, kita tahu ramai juga guru besar di kalangan para wanita, kan, guru besar lelaki, guru besar perempuan. Seterusnya Encik Jumali bin Juwani yang dipertua PIBG SK Tunku Muda Serting, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru SK Tunku Muda Serting. Subhanallah. Seterusnya Puan Ilia binti Osman
EDU lead program sekolah amanah. Subhanallah, ada lah ni jawatan-jawatan dia ni. EDU ni saya tak tahu ya, lead program, untuk lead program lah ni. Encik Azizu bin Abdul Rahman, EDU advisor program sekolah amanah. Barisan guru-guru penolong kanan SKTMS, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak murid SKTMS, seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, terima kasih ya kepada pihak Sekolah Kebangsaan Tunku Muda Setin dan semua pihak yang terlibat bagi menganjurkan program yang sangat baik pada petang yang barakah ini. Kita mula lambat tadi, pukul 3 suku, kita akan habis pukul 4 suku. Kami ni dalam proses dari sudut teknikalnya, memang ada gangguan dari segi line dan sebagainya. Cubaan tukar line, cubaan tukar phone, macam-macam cubaan. Sebab kita tengok kuliah pagi tu memang terganggu, kadang-kadang hilang. Malam pun ada terganggu. Jadi mohon maaf di atas isu teknikal. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sekitar perbincangan kita akan bincangkan tentang tajuk adalah emosi terjaga kehidupan sejahtera. Emosi terjaga kehidupan sejahtera. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita sekarang membincangkan tentang kesihatan emosi. Kita perlu jaga kesihatan mental kita, perlu jaga kesihatan rohani kita, kesihatan fizikal kita. Dan kita akan fokus pada petang ini tajuk berkenaan dengan kesihatan emosi. Emosi terjaga kehidupan sejahtera. Subhanallah. Saya percaya kita semua selalu struggle untuk memiliki emosi yang stabil. Sebab perkara yang di luar kawalan kita lah yang akan mengganggu emosi kita. Perkara yang di luar kawalan. Sekitar, kan, di persekitaran, mungkin kalau di tempat kerja rakan sekerja, mungkin guru besar, mungkin penolong kanan, mungkin ibu bapa, mungkin anak murid. Subhanallah, Allahu Akbar. Ataupun dengan bebanan, kan, bebanan hutang, emosi yang berat bagi mangsa banjir contohnya. Mereka sedang berinteraksi dengan alam, kemusnahan harta benda, kemusnahan kehilangan nyawa dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat, memang emosi yang sejahtera ini, emosi yang terjaga ini, ia akan memberi kesan kepada kesejahteraan kehidupan kita. Subhanallah. Maka untuk mendapat emosi yang sejahtera, kita tidak boleh bergantung kepada perkara luar yang kita tidak boleh kawal. Kita tak boleh mengawal apa yang akan berlaku pada anak-anak kita. Kita pun tak boleh nak kawal sikap anak kita, sikap anak murid, sikap pasangan kita. Masya Allah. Yang kita boleh kawal, yang perlu kita faham, yang kita perlu jelas pada saat ini, kita hanya boleh kawal diri kita. Kita hanya boleh kawal hati kita. Subhanallah. Sebab itu, mereka yang meletakkan ketenangan emosi dia kepada keliling, maka emosinya sentiasa berubah. Emosinya sentiasa berubah. Apabila kelilingnya menggembirakan, dia gembira. Apabila kelilingnya menyedihkan, dia terus bertukar sedih. Apabila keliling dia membuatkan dia kecewa, dia terus kecewa. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat, saya percaya, termasuklah saya, sentiasa berjuang untuk mengawal emosi ni. Kerana kita tidak mampu mengawal di luar, kita hanya mengawal diri kita sendiri. Bagaimana dengan emosi yang tercedera, emosi yang terganggu, emosi yang sedih, mungkin emosi yang marah, tetapi kita nak kawal diri kita, kita nak tetap menjadi seorang yang stabil, kita tetap nak berwajah manis, nak mengawal nada suara, dan nak meneruskan tanggungjawab kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Antara tanda-tanda emosi yang tidak terkawal, mereka akan cederakan diri mereka contohnya. Mereka akan keluarkan perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang hina, maki hamun dan sebagainya. Mereka tidak mampu nak mengawal emosi mereka sehingga mereka mencederakan orang sekeliling contohnya. Lepaskan amarah itu pada anak-anak contohnya. Mereka mengurungkan diri. Mereka tak nak keluar daripada rumah, tak nak jumpa manusia dan sebagainya. Kan, mereka mula buat keputusan yang silap.
mengikut perasaan, mengikut emosi, keputusan-keputusan yang tidak wajar. Maksudnya subhanallah, muslimin muslimat, it's okay untuk kita bersedih, it's okay untuk kita rasa kecewa, it's okay untuk kita rasa marah. Semua itu adalah fitrah yang Allah ciptakan. Perasaan itu memang wujud, subhanallah. Namun apabila kita sudah pun ada tanda-tanda tidak boleh mengawal daripada perasaan tersebut, kan, sehingga kan menjejaskan kehidupan seharian kita dan sebagainya, maka insya-Allah kita sama-sama mengupas berkenaan perkara ini pada hari ini. Kita akan pergi dulu kepada definisi emosi. Apakah dimasukkan dengan emosi tenang yang akan melahirkan jasad yang baik? 3 perkara yang perlu kita ajar, yang perlu kita belajar, cara Nabi mengendali emosi kanak-kanak. Okey, baiklah. Emosi terjaga kehidupan sejahtera ini akan lebih kepada kita fokus sebab dia sangat luas. Emosi dengan pasangan ke, emosi dengan ni, tetapi sebab pihak sekolah meminta fokus kepada emosi yang menjurus kepada anak-anak, yang menjurus kepada kanak-kanak. Mungkinlah bagaimana ya guru-guru nak berhadapan, nak mengawal emosi berhadapan dengan anak murid. Ibu bapa berhadapan dengan anak kandung juga adalah anak murid. Terapi emosi, kita akan pergi kepada 4 tips mengawal marah menurut hadis Nabi SAW. Kemudian kita pergi pada terapi emosi melalui kaedah 4M, insya-Allah. Kemudian kita akan berkongsi zikir menghilangkan kesulitan, doa diberikan ketenangan jiwa, dan doa perlindungan daripada 8 perkara. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita pergi dulu kepada definisi emosi. Subhanallah, betul hati kita ni bolak-balik tuan-puan sekalian. Ada yang tulis kan, Masya Allah. Muslimin muslimat, boleh tak tuliskan? Saya nak tengok, saya nak baca. Di ruangan komen anda cuba, kita cuba berinteraksi sikit. Masya Allah. Apakah yang anda buat? Apakah yang anda lakukan? Apakah ikhtiar? Ataupun apakah cara yang anda telah jumpa untuk menjadi seorang yang sentiasa tenang walau apa jua ujian dan cabaran yang datang? Ada orang dia kata macam ni, Ustazah, saya memang selalu tenang sebab saya tak ada sebab pun nak terganggu emosi saya. Saya hanya fokus kepada urusan di rumah, hantar anak, sebab saya adalah pengurus rumah tangga. Saya kurang berinteraksi dengan manusia luar. Saya kurang berinteraksi sekian-sekian. Jadi emosi dia mungkin tidaklah tidak teruji. Tidak teruji dengan kerap. Tidak teruji dengan ni. Berbanding mungkin orang yang sentiasa berinteraksi, guru-guru di sekolah, kan, dia bukan sekarang ni tekanan guru bukan hanya berhadapan dengan anak murid, tapi dengan ibu bapa, dengan pentadbiran, kan, dengan pihak-pihak macam-macam lah. Macam tu lah. Jadi memang tahap tekanan emosi kita bergantung juga kepada gaya hidup, kan, gaya hidup, cara hidup, komitmen, semua itu ada. Sudah tentu beza, kan, tahap emosi, tekanan emosi majikan, bos yang ada pekerja, yang ada pekerja 5 orang dengan pekerja 50 orang, mesti beza, kan. Majikan yang ada pekerja 10 orang dengan 100 orang, mesti beza. Hadapi 10 orang dan hadapi 1 orang memang beza. Subhanallah. Orang yang kerja sendiri dengan orang kerja sekian-sekian. Jadi sebab itu kadang-kadang kita hanya mampu bila bercakap pasal kesihatan emosi ni secara umum sahaja, secara umum. Tapi bila kita berdepan, kita dengar masalah dia, kita tahu, Masya Allah, banyaknya beban emosi yang dia tanggung. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya sekadar nak tengok, nak baca macam mana, apa tips, mungkin anda boleh kongsi, kan, apa yang anda dah temui sepanjang hidup ni. Dah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk anda mengawal emosi dan mempunyai emosi yang stabil dan tenang? Subhanallah, akhirnya boleh memberikan kepada kualiti hidup yang sejahtera. Subhanallah, ya, ujian kita berbeza. Emosi dengan anak,
banyak berzikir, dengar ceramah ustaz-ustazah, muhasabah diri. Cara saya adalah dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain ustazah. Syukur dengan apa yang saya ada, subhanallah. Okey, saya nak tengok komen-komen di FB pula ya. Ustaz komen di FB ya. Kita tengok masih struggle urut mesej, ada yang menangis. Tunjuk emoji menangis, masih struggle mengikut emosi. Istighfar, ingat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat tahajud, ada yang tulis saya jaga solat tahajud, saya zikir. Ada yang Afzan Rahman sebut ingat mati ustazah. Banyak zikir dan banyak-banyak baca Quran. Cara saya banyakkan istighfar dan zikir. Subhanallah, Allahu akbar. Menangis ketika sujud, mengaji dengan suara kuat. Itu kita tengok kan. Ada kawan-kawan kita ni. Al-Quran memberi ketenangan. Su'iyah kata banyakkan zikir dan muhasabah. Masya Allah. Tolong hubungi Encik Hisham Syam ni ya. Saya minta boleh delete komen Encik Hisham Syam. Lepas tu nanti pihak kita akan hubungi. Lukisah Ahmad, saya seorang nenek, emosi tekanan dengan cucu-cucu. Tindakan saya melawan dengan istighfar banyak dan berdoa. Rahanah Muhammad Yasin kata zikir, jangan banding dengan orang lain, jangan expect too much. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, Rosila Rian Fansuri kata cara saya berpuasa dan mengaji hari-hari. Cik Ras kata dia mengaji sambil menangis. Subhanallah, untungnya. Bahagia cara kita sentiasa bersyukur dengan rizkinya. Subhanallah, Allahu akbar. Rozima Ahmad kata kurang bergaul dengan orang-orang. Kurang bergaul dengan orang-orang yang bersikap negatif. Banyakkan dengar ceramah-ceramah agama. Subhanallah. Lili Biru kata niat buat kerana Allah, zikir istighfar, usaha jaga solat dan cuba melazimkan Al-Quran. Subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah. Ingat nikmat-nikmat yang Allah dah bagi sebelum-sebelum ini. Saya beristighfar amal untuk baiki diri. Masya-Allah, Allahu akbar. Sahabat-sahabat imati Allah sekalian, ada orang dia nak ada ketenangan, dia nak refresh, dia nak emosi yang stabil, dia pun ambil masa pergi bercuti. Bila dia pergi bercuti kan dengan keluarga, dengan anak-anak, dia pun rasa tenang, dia rasa release, dia rasa dia boleh menikmati kehidupan. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Lepas tu dia kembali semula kepada kehidupan dia, kehidupan harian dia yang biasa, yang normal ni. Dia mula serabut balik. Barulah dia faham hakikat ketenangan ataupun emosi yang tenang itu bukan berkekalan pada usaha-usaha yang sebegitu. Dan saya tak nafikan, memang kita perlu kan sekali-sekala pergi berehat, pergi berjalan, menikmati kehidupan. Subhanallah, kita perlu muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Subhanallah, Allahu akbar. Namun hakikat yang kita tidak boleh tolak, hakikat maksudnya perkara yang kita kena terima, sumber ketenangan yang hakiki sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Sebab tenang itu adalah satu nikmat. Tenang itu adalah satu anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri. Tenang dengan bahagia tu berbeza. Untuk dapat bahagia lebih mudah daripada dapat tenang. Manusia ni sejenis makhluk yang mudah gembira, mudah bahagia. Subhanallah, orang puji sikit dah bahagia dah. Orang belanja makan dah gembira, happy dah. Orang bagi hadiah dah happy. Sejenis boleh mudah bahagia. Ya, itu manusia. Tetapi ketenangan ini suatu benda yang lebih deep, lebih dalam. Ini adalah perjuangan kita, Masya Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu berzikir mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Hanya sahaja dengan kamu berzikir mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Allahu Akbar. Allah sebutkan demikian. Ala, hanya sahaja. Subhanallah, Allah khususkan. Hanya sahaja, maksudnya kamu tak boleh dengan cara lain ni.
Ala bizikrillah, hanya dengan kamu mengingati Allah, kamu sebut Allah, tatmainnul qulub, maka jiwa kamu akan tenang. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu, kita boleh tengok ramai orang kaya bahagia, gembira hidup dia. Tapi belum tentu tenang. Ramai orang yang tidur dia banyak, rehat dia banyak, tapi belum tentu tenang. Ramai orang boleh beli apa sahaja. Sebab Allah tak heran semua tu. Orang beriman tidak perlu takjub. Kita sebenarnya tak perlu takjub dengan kehidupan manusia yang hidup mewah, yang hidup kaya raya, yang hidup senang lenang, yang hidup menghimpun harta. Kita sebagai orang beriman tak perlu takjub, tak perlu kagum. Tapi orang beriman kagum dengan orang yang tenang, kagum dengan orang yang soleh, kagum dengan orang yang istiqamah dengan amal soleh. Orang yang begini kita kena cemburu. Bila kita jumpa orang yang boleh istiqamah satu hari satu juzuk, orang ini yang kita kena cemburu. Orang yang kita tahu dia istiqamah bangun malam tahajud, orang ini kita kena cemburu. Sebab dia mendapat khazanah syurga. Dia mendapat pembendaraan dunia dan akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu bila kita cemburu yang berkaitan dengan amalan akhirat, Allah kurniakan kepada siapa saja boleh capai kedudukan tersebut. Orang kaya ke orang miskin, orang ada jawatan ke tak ada, orang dikenali ke tidak, orang yang rupa bagaimanapun, orang yang sakit ataupun orang yang sihat, untuk mendapat kedudukan mutmainnah, mutmainnatul qulub, hati jiwa yang tenang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha. Radiyah, engkau redha dengan Allah, mardiyah, dan engkau diredai Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku, dan masuklah dalam kalangan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab jiwa yang tenang ini akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Kenapa Allah sebut jiwa? Subhanallah, muslimin muslimat. Jiwa, roh, bermula daripada alam roh lagi. Ada ulama mengatakan kita berada di dalam roh sebelum alam rahim 30 tahun. Ada yang kata 40 tahun. Ada yang kata lebih daripada tu. Wallahu alam. Kemudian roh ditiupkan apabila janin dibentuk. Mula-mula janin dibentuk tanpa roh kan. Kemudian roh kita itu ditiupkan ke janin mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila usia dah masuk 120 harian, 3 bulan kan, ditiupkan roh. Lepas tu kita mula berada di alam rahim. Kemudian kita pun keluar daripada perut ibu masuk ke alam dunia. Kemudian kita pun akhirnya akan mati, kita akan masuk ke alam barzah. Tapi roh, jiwa kita masih kekal. Tidak pernah berubah, kekal. Kemudian dengan jiwa yang sama akan diseru di mahsyar kelak, kita akan dibangkitkan semula. Subhanallah, Allah akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha kepada Allah, mardiyah, dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh. Fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Wadkhuli jannati. Subhanallah, itu firman Allah, muslimin muslimat. Jadi saya tahu, saya juga sedang struggle untuk memiliki jiwa yang tenang. Muslimin muslimat, ada yang nangis sebab putus cinta, sedih putus cinta. Masya Allah, saya faham. Putus cinta, sedih, kecewa. Putus ikatan nikah juga sangat sedih bila diceraikan oleh suami. Bila isteri minta cerai contohnya, sedih, subhanallah. Anak-anak yang menjadi mangsa rumah tangga, sedih. Emosi tercala tuan-puan sekalian. Saya jumpa ramai anak-anak yang emosi tercala.
Emosi yang sangat syarat dengan beban yang tidak terhitung. Beban rasa malu dengan kawan-kawan sebab dia tak ada mak ayah, duduk dengan atuk nenek. Beban bila ada mesyuarat PIBG yang datang atuk nenek bukan mak ayah. Beban anak ni, kalau yang mak ayah meninggal dunia, beban dia beza. Mak ayah bercerai yang tak jaga anak, beban dia beza. Minta maaf lah saya sebut perkara ni sebab saya hadapi remaja yang macam ni. Dia beban apa? Bila tulis tentang ibu, bila suruh tulis pasal ayah, bebannya dia nak tulis yang baik-baik sedangkan memori dia adalah yang buruk. Bebannya pada anak kecil ini, bila melihat ada kawan dia bila balik, mak dia ambil, ayah dia ambil, bila pergi sekolah mak ayah hantar dan sebagainya. Kita dapati bukan orang dewasa sahaja tertekan menghadapi ujian Allah. Tapi anak kecil, ramai anak kecil yang struggle menghadapi ujian emosi yang berat. Kalau kita rasa kita tertekan dengan anak-anak, anak-anak kita pun ada tertekan dengan kita. Tertekan dengan kata-kata yang kita keluarkan. Mungkin tangan kita yang pukul. Ataupun expectation kita yang begitu tinggi pada anak. Kan? Ataupun kadang-kadang kita tersilap buat banding. Kenapa kamu tak macam ni ya? Kamu gini-gini, kamu dah malukan gini. Subhanallah, Allahu Akbar. Seolahnya anak tu tentang diri kita. Jadi, sebenarnya cerita pasal emosi ni kalau kita nak rungkai, luas sangat. Semua orang ada emosi. Suami ada beban emosi dia, isteri ada beban emosi, ibu, ayah, anak kecil, anak besar, orang tua, semua ada beban emosi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi macam mana ya kita ini nak menjadi seseorang yang tidak memberi beban kepada emosi orang lain. Allahu Akbar. Sebab apa? Insya-Allah dengan cara yang demikian, dengan kita tidak memberatkan emosi, subhanallah, dengan kita tidak membebankan emosi orang lain, maka Allah akan mempermudahkan supaya orang lain pun tak bebankan emosi kita. Jadi sebelum kita harap orang sekeliling ni, sebelum kita harap, janganlah buat saya macam ni, janganlah ni. Jadi kita tukar sekejap pemikiran kita, sekarang kita mula dulu. Sebab apa? Nabi sebut, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Maksudnya, ia perlu bermula daripada diri kita. Kita ni seolahnya kan kadang kita cakap pada diri, tak apalah, entahlah orang tu nak buat apa pun. Tak apalah dia tak nak tegur pun. Biarlah adik-beradik ni benci kita pun. Biarlah mak ayah kita ni macam tu pun dengan kita pun. Biarlah ni, tak apa, aku tak nak fikir dah sebab dengan lagi banyak fikir, lagi banyak duduk fokus, lagi sedih. Jadi kita mula fikir, ya Allah, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Aku ingin terus memberikan kebaikan. Kan, terus buat baik, terus berdoa kebaikan, terus dibuat baik, dan bantulah aku ya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu firman Allah yang kita baca dalam takbiratul ihram tu. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, segala amal ibadahku, ibadah khusus ke, ibadah umum ke, senyum pun ibadah. Oh, senyum itu diberi pahala sedekah. Kan? Qul inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya, matiku, kan? Hidupku, wa mamati, dan matiku. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sekalian, orang yang paling tenang dan orang yang paling cepat, dia terganggu emosi tapi dia cepat ubah. Dia cepat stabil balik. Terganggu sekejap, lepas tu dia stabil balik. Orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang, orang yang paling bahagia, orang yang paling cepat mengawal emosi adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Tuan-puan sekalian, ikhlas. Sebab itu ikhlas benda yang sangat mahal, benda paling mahal. Hati yang ikhlas ini mesti keikhlasan, ikhlas. Ikhlas bukan kerana manusia.
Ikhlas kerana Allah. Kalau dia sakit pun kerana manusia, dia cepat ubat hati dia. Sebab dia ikhlas terima ujian ini daripada Allah. Dia ikhlas menerima takdir Allah. Dia ikhlas menerima ketentuan Allah. Dia tak lama berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas. Subhanallah. Bila dia buat kerja dia tak dihargai, dia tak cepat kecewa sebab dia tahu apa yang dia buat ni kerana Allah. Kerana Allah. Allah lah yang menghitung, Allah lah yang menilai, Allah lah yang melihat, Allah lah yang membalas. Allahu Akbar. Bila dia tidak dihargai oleh pasangan ke, oleh anak ke, oleh apa ke, memang kecewa tu normal, rasa sedih. Tetapi sebab dia orang ikhlas, dia cepat sedar. Ya Allah, apa yang aku buat selama ini kerana-Mu, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya cerita kisah benar ya, kisah benar yang berlaku. Subhanallah, kisah benar. Saya jumpa ni wanita ni. Subhanallah. Bahkan saya nampak beliau ni ada dalam live ni ketika ini ni. Saya nampak beliau ni ada dalam live ketika ini. Masya Allah. Tapi saya bukanlah tahu kisah benar dia yang sebenar-benarnya. Cuma saya baca daripada penulisan beliau. Masya Allah. Sebab itu saya lihat orang yang ikhlas menerima ujian Allah, menerima takdir Allah dengan betul-betul hati terbuka kerana Allah, dia cepat bangkit. Dia cepat bangkit dan dia cepat mencapai tahap bahagia tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, saya ada banyak kisah sebenarnya. Ada banyak kisah. Yang saya cerita ni seorang wanita yang teruji. Akhirnya ditinggalkan oleh seorang suami dengan anak-anak yang masih kecil. Kehidupan yang sangat susah. Kehidupan yang sangat dhaif. Duit tu menghitung-hitung, mengira-ngira. Tidak ada berpindah-pindah, kena halau rumah, kan? Kena halau angkut anak kecil-kecil lagi. Pekerjaan, buat apa saja kerja untuk cari rezeki, untuk tanggung anak belajar. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Apa pun nikmat walaupun kecil disyukuri dengan sebesar-besarnya. Apa pun ujian walaupun berat dihadapi dengan sekuat-kuat dan setenang-tenangnya, dengan seredanya. Subhanallah, dengan tidak mengeluh, dengan tidak marah, walaupun dalam situasi dihalau oleh tuan rumah, kan? Tak marah, tak ada nak marah. Saya ada anak kecil sampai hati nak angkutlah toto dan sebagainya. Dengan makan bercatu, berkongsi, dengan dia tak makan biar anak makan. Kan, tidur beralaskan toto yang telah nipis, tak ada bantal dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah, saya memang dah jumpa beliau dalam situasi yang dah berjaya, bahagia, anak-anak pun berjaya, bahagia, subhanallah. Masih lagi hidup sendiri, hidup dengan memberikan inspirasi dan motivasi kepada ramai orang pula. Yang mana subhanallah, bahagia itu bukan terletak pada sebuah keluarga yang sempurna. Ada suami, ada kejaya yang hebat, tak. Dia mampu merasai dan menikmati bahagia dengan suatu perkara yang kecil. Ketika dia dihalau sekalipun, kemudian ada yang simpati bagi tempat tinggal, dia hadapi dan nikmati saat itu dengan bahagia, dengan syukur. Siapa yang meletakkan nilai bahagia, nilai tenang itu pada expectation? Bila saya dapat kereta gini-gini, wah bahagianya. Bila dapat rumah macam ni, wah seronoknya. Kalau anak macam ni, seronoknya. Sebenarnya kita boleh rasa nikmat bahagia itu sekarang juga. Saat ini juga. Dengan sikap bersyukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, itu kisah yang positif. Kisah yang negatif pula. Minta maaf, kisah negatif. Ada seorang hamba Allah yang saleh, yang baik, orang baik, Masya Allah. Dia berjuang, dia berkorban mengasaskan sebuah masjid. Baik, mengasaskan sebuah masjid. Subhanallah, daripada tapak masjid, sampailah pembinaan, sampailah imarah masjid, sampailah sekian-sekian, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai masjid itu dikenali. Allahu Akbar. Kan, satu masa, waktu berubah, masa berubah dan sebagainya, bertukarlah tampuk. Tampuk apa disebut sebagai, mungkinlah kepimpinan dah berubah. Akhirnya dia rasa kecewa. Dia rasa marah, dia rasa kecewa.
Dan bila setiap kali dia jumpa orang-orang yang luar, bukan orang yang Korea ataupun bukan ahli masjid, dia akan mengulang-ulang kisah. Saya dulu yang memulakan sekian-sekian-sekian. Saya sampai gadai itu, saya gadai ini. Dia menceritakan pengorbanan yang telah dia buat. Kan, subhanallah. Dan dia pun meluahkan kekecewaan dia. Kan, akhirnya sekian-sekian. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, memang kalau kita fikir secara zahir, Masya Allah, dia ni melakukan pengorbanan yang sangat besar ni. Subhanallah, akhirnya dia uji dengan ujian yang sebegini. Dari satu sudut yang lain pula, kita rasa macam, dahsyatnya orang lain ni tak menghargai pengorbanan susah payah dia ni. Kan perintis apa semua ni. Kenapalah buat macam ni, memang tak baik sekian-sekian. Kita tak tahu cerita sebenar kan apa yang berlaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi dari sudut lain, saya sendiri merasakan doa dalam hati, ya Allah, terimalah segala pengorbanan yang telah dia lakukan. Sebab apa, muslimin muslimat, ramai orang, dia dah berkorban 20 tahun. Dia dah berkorban 30 tahun. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai guru yang mendidik anak-anak murid, sebagai adik-beradik, sebagai apapun lah muslimin muslimat. Dah lama menghimpun pahala dan berkorban. Tetapi datang ujian untuk menguji keikhlasan. Datang ujian sebab kita tidak akan dibiarkan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa diuji. Sebab melalui ujianlah akan dapat kenapasi kita orang ikhlas ataupun tidak. Melalui ujianlah kita ikhlas ke tidak. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi, saya bila saya kata, ya Allah, mudah-mudahan Allah terima segala pengorbanan Tuan Haji yang telah susah payah. Subhanallah, moga Allah terima. Besar sangat pahala Tuan Haji ni. Kan, imarah pahala jariah. Namun sekiranya, maksudnya rasa nak sebut tapi tak tersebut. Kan, namun sekiranya di hujung-hujung amal jariah ini, amal soleh ini sedang menghimpun-himpun dan mengungkit-ungkit kebaikan dan menyebut-nyebut keburukan orang yang tak ni, bimbang pengorbanan 20 tahun akan menjadi debu-debu saja. Akan seperti kayu api yang terbakar jadi debu-debu yang bertebangan. Tak ada nilai sebab tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Allahu Akbar. Ikhlas dengan siapa? Dengan Allah. Allah datangkan ujian, kita disingkirkan daripada syarikat yang kita usahakan. Ia bukan mudah. Tapi Allah uji melalui cara tersebut. Lalu redha, ya Allah, aku redha. Saya ada juga sahabat yang begini. Susah payah bina syarikat sampai berjaya, sampai jutawan. Kemudian datang konflik. Kemudian dia dikeluarkan, padahal dia bersama dengan partner ni, dia dikeluarkan nama, dikeluarkan sekian. Ini kawan baik kami juga. Terus daripada dia ada maksudnya ada kekayaan juta, terus jatuh bankrupt, tidak ada apa-apa, tidak ada kerja, kosong. Semua dia ambil alih. Dia kata macam mana dia boleh bangkit semula dalam tempoh 1 tahun, jadi jutawan semula dengan kosong, dengan tak ada ni dan ni berhutang. Dia kata bermula dengan redha, ikhlas. Kalau fikir kepada manusia yang buat kezaliman tu, tak mampu nak move on, tak mampu. Tetapi bila membayangkan ujian ini daripada Allah, ujian ini daripada Allah, ikhlaskan hati menerima. Ya Allah, perit apapun ujian, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Saya jumpa ramai orang yang ikhlas terima ujian Allah. Mangsa sumbang mahram, mangsa penderaan ibu ayah, mangsa buli. Subhanallah. Sampai satu saat, ya Allah, aku redha, aku ikhlas menerima ketetapan ujianmu, ya Allah. Kalau kerana mereka, aku tak kuat. Tetapi kerana-Mu, ya Allah, aku kuat. Kerana sedar hakikat hidup ini sementara. Kerana sedar hidup ini adalah satu perjuangan. Kerana sedar bahawasanya syurga adalah negara ataupun negeri abadi yang perlu diperjuangkan.
dan mungkin inilah laluannya ke syurgamu, lalu kita ikhlas menerima apa jua ketetapan dan apa jua ujian dan kehendak ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Jadi yang tu kita tengok, kita bimbang muslimin muslimat, kisah seorang yang banyak berkorban untuk agama Allah bina masjid, tetapi dia datang ujian emosi dia tak tertanggung, jadi dia duduk bercerita pada orang yang baru jumpa kali pertama pun dia dah cerita bla bla bla, cerita buruk manusia sekian-sekian. Jadi kita bimbang, kesian. Subhanallah. Jadi berhati-hati. Sebab apa? Biarlah apa yang kita telah lakukan, kita lepaskanlah kepada Allah. Dan jika kita melakukan kesilapan, kita mohon ampun. Dan jika pihak yang kita rasa menzalimi kita itu buat salah, kita doa juga supaya Allah ampunkan mereka dan Allah berikan hidayah. Itulah yang terbaik. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita faham dah maksud emosi ya. Emosi itu adalah perasaan dalaman seseorang yang diluahkan, dipamerkan atau dikeluarkan bagi menunjukkan rasa sedih, rasa gembira, cinta, kecewa, semangat, marah dan benci. Itu apa dimati Allah sekalian. Saya baca satu buku ni, buku tasawuf yang sangat mendalam. Dia sebut apa? Saya ni ulang sampai berapa kali saya ulang baca. Saya nak faham dan saya sedang macam memukul diri saya. Saya minta pula suami baca, bang, baca ayat ni bang. Antara ayat yang memberi kesan kepada saya bila saya baca buku kitab tasawuf ni, dia tulis apa? Dia kata, sesungguhnya manusia dibutakan. Manusia ini jadi buta mata dia, buta hati dia. Kerana cinta, kerana kasih sayang, kerana benci, kerana dendam, kerana iri hati, kerana marah, kerana gembira, kerana suka. Subhanallah. Bila penulis ni sebut manusia ni dibutakan, boleh jadi buta dengan emosi dia yang gembira, dengan emosi dia yang bahagia, dengan emosinya yang penuh rasa cinta, yang penuh rasa sayang, ataupun yang negatif, benci, iri hati, marah, dengki dan sebagainya. Subhanallah. Dan dia sebutkan hanya ada emosi, satu saja emosi yang tak akan membutakan mata manusia, iaitu emosi tenang, yang akan diperolehi dengan apa? Dengan zikrullah, emosi tenang. Sebab itu emosi tenang adalah satu emosi yang pertengahan. Orang yang tenang, bila dia marah pun dia sederhana, bila dia gembira pun dia sederhana, bila dia mencintai manusia pun dia sederhana, bila dia bahagia pun dia sederhana, bila dia dengki ataupun benci pun dia sederhana. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab selama ni saya rasa bila kita sayang, pasu saya pun mula menerima, saya kata betul. Bila kita terlalu menyayangi dan mencintai manusia, kita sanggup buat apa saja. Kita sanggup buat apa saja. Korban itu, korban ini, masukkan nama, okey sayang, kita sebab bang gini-gini kan, kita sama-sama gini sebab sayang, okey kongsi nama syarikat kan contohnya masa sayang. Subhanallah. Tapi bila datang ujian, lalu diuji dengan perasaan benci sebab tak ada ketenangan, benci pun melampau. Bila dah benci melampau, mulalah dibuka semua aib suami isteri. Na'udzubillah min zalik. Dah tak fikir dah kan bahawasanya aib dalam rumah tangga adalah satu rahsia yang perlu dijaga, dipelihara, yang bila dibuka menjadi satu dosa yang besar yang tidak tertanggung dan tidak settle dengan permohonan maaf berdua, sebab ia melibatkan orang yang ramai. Subhanallah, Allahu Akbar. Masa bercinta, masa cinta, terlalu cinta, ibarat dunia yang punya, kita yang punya kan, berkongsi bahagia, berkongsi pergi sana pergi sini. Subhanallah. Datang ujian, akhirnya didedahkan juga derita tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita boleh lihat cara orang beriman, orang soleh, orang tenang, dia sederhana dalam semua perkara. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sebaik-baik perkara, khairul umur, sebaik-baik perkara ataupun sebaik-baik urusan. Apa-apa urusan, apa-apa, awsatuha, iaitu pertengahan, iaitu sederhana. Sederhana tuan-puan sekalian. Kalau kita merancang pun sesuatu, sederhana sajalah dalam merancang.
Okay, kita gini. Lalu kita ikat dengan insya-Allah. Moga Allah izinkan. Sederhana. Dalam kita menjanjikan sesuatu pun, okay, saya janjikan kalau awak gini. Bersederhanalah. Janganlah melampau-lampau. Jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Ramai orang buat keputusan ketiga gembira dan dia sangat menyesali keputusan tersebut. Kan? Sebab masa gembira, masa happy ni. Okey, saya ni, alhamdulillah saya rasa saya dapat partner yang sangat baik, sangat seronok. Tengah happy ni sebab rasa sejiwa. Sebabkan saya gembira, saya happy ni, kamu, saya jadikan semuanya CEO. Kita sama saja, CEO semuanya. Buat keputusan masa happy. Masa serasi ni, subhanallah. Pegang tangan ni, okey, kita berjuang bersama-sama. Naik, jatuh, bangun syarikat ini bersama-sama. Kaya sama-sama. Oh, happy. Lepas 5 bulan datang ujian. Tak lama ujian pun datang. Menguji kekukuhan dan boleh tak nak bertolak ansur. Saya jumpa banyak dalam proses naik, syarikat baru proses naik, sama kawan-kawan ke, sama adik-beradik ke, sama keluarga, jatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Apa pun keadaan kita sederhana. Macam mana kita nak sederhana ni? Macam mana kita nak dapat maksudnya di peringkat yang tenang ni? Emosi dari sudut bahasa menggambarkan perasaan dalaman kita yang bercampur dan sebagainya. Okey, menurut Imam Al-Ghazali, emosi dan hati manusia berkait rapat dengan tauhid kepada Allah sebagai pencipta. Imam Al-Ghazali sebut, emosi dan hati manusia sangat berkait rapat dengan tauhid, dengan akidah kepada Allah sebagai pencipta. Oleh itu, emosi yang berpaksikan ketauhidan dapat mendorong dan mengawal tingkah laku manusia dengan neraca baik dan buruk. Natijahnya manusia memperoleh ketenangan dan kesejahteraan dalam hidup. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Emosi yang tenang melahirkan jasad yang baik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawasanya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Iza salahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadal jasadu kullu. Apabila seketul daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun. Ketahuilah itu adalah hati, jiwa nurani. Subhanallah. Muslimin muslimat. Sebab itu, kesihatan mental, kesihatan fizikal, kesihatan emosi, ia sangat berkait rapat dengan kesihatan rohani kita. Yang mana hati kita itulah tempat letaknya bila kita zikrullah, bila kita baca Al-Quran. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Orang yang ikhlas dengan Allah. Kita sebut tadi emosi yang stabil adalah orang yang ikhlas dengan Allah. Apa maksud ikhlas dengan Allah? Bukan semata-mata ikhlas menerima ujian Allah, tetapi ikhlas menerima perintah Allah. Orang yang ikhlas menerima ikhlas dengan Allah, dia tidak memilih-milih. Ramai orang yang dia macam mana ya, subhanallah. Sebab itu kita perlu mentaati Allah daripada seluruh perkara. Bukan memilih-milih apa yang kita nak, apa yang kita tak nak. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka daripada perintah Allah. Orang yang ikhlas dengan Allah, dia mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala ataupun semua perintah ditaati, semua larangan ditinggalkan. Itulah tunjang ataupun basic orang yang ikhlas kepada Allah. Subhanallah. Orang yang dah cek kehidupan dia, apa lagi perintah Allah belum buat, dia buat perintah itu, perintah ni, dia usaha buat. Usaha, yang penting usaha. Sempurna tak sempurna, itu adalah penilaian Allah. Yang penting manusia mampu berusaha, menilainya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila kita dah berusaha untuk mentaati perintah Allah, tengok pula larangan Allah. Apa lagi Allah larang ya yang masih dibuat sekian-sekian. Oh, tak nak buat ni. Oh, ni larangan Allah, jangan buat, tinggalkan. Ini adalah basic ataupun foundation kepada orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang memilih-milih, okey, untuk solat dia taat, dia buat. Untuk baca Quran dia buat. Tapi untuk dalam bab cari rezeki, dia masih lagi tak boleh nak tinggalkan kaedah ni. Kaedah yang dia tahu Allah tak suka. Jadi bagaimana ya kita nak dapat ketenangan sebab kita masih lagi berlawan dengan Allah. Berlawan dengan Allah, itu istilahnya. Walaupun secara zahirnya tak nampak berlawan dengan Allah, tetapi bila tidak mentaati apa yang Allah suruh, ibaratnya melawan Allah, melawan perintah Allah.
Nauzubillah min zalik. Kita sebut cara umum saja ya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi riwayat Tabrani. Nabi SAW bersabda, Adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'ani fa inna hamalatal Qur'an fi zillillah yawma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Yang bermaksud, ajarkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Nabi kata ajar anak kamu 3 perkara. Kita memang nak ajar anak kita banyak skill. Kan, communication skill, kita nak ajar apa lagi anak kita? Nak ajar self confident, nak ajar anak kita berniaga, pandai berniaga, kita nak ajar anak kita pandai menguruskan diri sendiri, kita nak ajar anak kita pandai hiking, pandai berenang, pandai berkuda, pandai memanah, kan, menguasai sekian-sekian. Tapi perhatikan hadis Nabi ini, Nabi minta ajar 3 perkara kepada anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya 3 perkara ini muslimin muslimat akan menjadi teras yang paling penting, yang paling utama, yang boleh membentuk kualiti pada diri anak. 3 perkara ni. Nabi sebut, Adibu auladakum ala salasi. Ajar, didik anak kamu, dan ini panduan kepada guru-guru juga. Ajar 3 perkara ini. Yang pertama Nabi kata, hubbi nabiyikum. Ajarkan anak kamu 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi kamu. Ajar anak kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita kupas sikit. Yang kedua Nabi kata, wa hubbi ahli baiti, dan mencintai ahli keluarga Nabi. Subhanallah. Anak-anak kita ataupun diri kita sendiri, cinta ke tidak ahli keluarga baginda? Kenal tak Sayyidatina Khadijah tu siapa? Kenal tak siapa Sayyidatina Aisyah? Kenal tak siapa Sayyidatina Saudah? Sayyidatina Safiyah? Sayyidatina Hafsah? Kan? Sayyidatina Aisyah? Subhanallah. Cinta tak ahli keluarga baginda? Kenal tak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak-anak Nabi yang lain? Nabi kata yang pertama, ajar anak-anak kamu mencintai Nabi kamu. Mencintai Nabi. Kemudian mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga Nabi sebut, wa qiraatil Quran, dan ajarkanlah anak-anak kamu membaca Al-Quran. Nabi sambung lagi, fa inna hamalatal Quran, sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu berada fi zillillahi, berada di bawah lindungan arasy Allah, pada hari tiada perlindungan lain melainkan perlindungannya serta nabinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi kata sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu akan berada di bawah lindungan arasy Allah pada hari tiada perlindungan melainkan perlindungannya, iaitu pada hari kiamat kelak. 3 perkara yang Nabi minta kita tekankan dalam bab mendidik anak-anak ataupun mendidik anak murid. Ini teras kepada orang Muslim. Ajarkan anak kita kenal Nabi, mencintai Nabi, kenal ahli keluarga Nabi dan mencintai ahli keluarga Nabi. Kemudian kemudian Al-Quran, subhanallah, Nabi kata insya-Allah akan berada di bawah naungan arasy Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada seorang ulama ni, seorang ilmuwan, seorang alim ni, dia cerita, dia kata ibu dia mendidik dia dengan mengenalkan Nabi. Mengenalkan Nabi. Apa-apa kait dengan Nabi, apa-apa sebut Nabi. Sebenarnya ni muhasabah saya juga ni. Dan para guru. Dan penganjur kita juga adalah sekolah, para guru sekalian. Masya Allah. Saya percaya seorang guru, sama ada ustaz ke ustazah ke, guru sains ke, guru mat ke, guru BI ke, guru apa pun, bila dia kenal Nabi Muhammad dan dia selalu apa-apa sebut pasal Nabi, anak murid ataupun anak kita akan mudah untuk jatuh kasih, akan mudah untuk mendengar nasihat kita. Saya ni bila dengar, subhanallah, cara kaedah ibu dia didik seorang ilmuwan ni, saya pun bercita-cita yang sama. Tapi kadang-kadang tak istiqomah. Maksudnya, bila Allah beri balik saya ingatan tentang peristiwa dan Allah izinkan saya baca hadis ni, Allah nak bagi peringatan pada diri saya juga. Kan? Subhanallah. Apa dia kata? Dia kata apa saja ibu dia sebut Nabi. Nabi suka buat macam ni. Nabi larang. Nabi Muhammad, sikit-sikit Nabi, sikit-sikit Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia kata
mak dia, umi dia tak tanam pun rasa suruh cinta. Taatlah pada Nabi. Nak jumpa Nabi ke tak? Sayang Nabi Muhammad ke tak? Sikit Nabi. Selalu bercerita pasal Nabi. Setiap malam belum tidur adalah cerita pasal Nabi. Subhanallah. Akhirnya dia kata ustazah tahu tak? Dia cerita depan saya. Akhirnya saya terpaksa sayang ibu saya. Saya terpaksa taat ibu saya. Saya kata terpaksa. Maksud terpaksa. Apabila saya mencintai Nabi Muhammad dan saya tahu Nabi suruh mencintai ibu ayah, jadi automatik saya mencintai Rasulullah. Dan cerita dia, satu keluarga daripada kecil, daripada sekolah rendah, dia kata kami satu keluarga Isnin Khamis mesti puasa sunat. Maksud telah dilatih daripada sekolah rendah lagi, walaupun dia masuk sekolah biasa, tapi puasa Isnin Khamis. Ibu dia cuma pujuk, Nabi suka kalau kita puasa Isnin Khamis, kan nak jumpa Nabi kat syurga. Dia kata subhanallah, powerful. Sebab ibu dia tak sebut, Umi suka anak-anak kalau puasa Isnin Khamis, nanti Umi bagi hadiah. Sebab dia kata ibu dia tak gunakan pendekatan didik menggunakan dia. Tak adalah Umi marah lah, Umi tak suka lah. Tapi pendekatan ibu dia, Nabi marah, Nabi tak suka buat macam ni. Malulah pada Allah, malulah pada Nabi. Macam tu. Subhanallah. Kan? Malulah, sedih Nabi ni kalau Nabi tengok, Nabi tahu ni. Subhanallah. Dia kata apa yang dia faham, apa yang dia rasakan bila ibu dia sebut Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah maksum, tidak melakukan dosa. Itu adalah contoh tauladan yang terbaik. Tapi bila seorang ibu ayah selalu jadikan dia contoh. Kan? Sebab saya pun macam tu, kelemahan diri sendiri akui. Kadang kita jadikan diri kita contoh. Mak dulu, umi dulu, gini-gini. Kalau umi lah pada anak kita, dengan mata dia tu dah pandai menilai. Subhanallah, kadang kita marah anak kita kan, kita tegur anak kita kan. Apa minum berdiri ni? Anak kita tu, anak saya tu kan kadang-kadang, anak saya ngakulah. Kadang saya tegur anak tu tegur saya balik. Hari tu Umi buat juga. Subhanallah. Umi buat juga. Ada hari tu pasal apa ya, saya tak ingat lah. Ada anak kita sebut apa lah. Lepas tu, yelah Hana yang 4 tahun dia. Umi jangan marah. Bukan jangan marah aja, adalah banyak perkara lah. Saya kata memang Umi pun buat salah, Umi tahu, Umi minta maaf. Akhirnya saya fikir betul lah, bila kita bagi contoh diri kita, anak kita dah bijak menilai. Kita sangat dia jadi ni. Okey dah. Subhanallah. Ada yang tulis, Ustaz cuba ni. Okey. Ada yang kata yelah sama, betul Ustazah. Jadi sama, saya pun mengakui. Selalu kita bagi kita lah macam kita bagus sangat kan. Tengok Umi ni. Tapi bayangkan, kita cuba ya, kita sama-sama cuba. Bila anak kita tak kemas, kita kata, Nabi suka orang yang bersih. Kan hadis Nabi kata, an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu daripada iman. Tak apalah, walaupun kita nampak belum berkesan lagi, kena sabarlah muslimin-muslimat. Sebab apa? Bila kita sebut terus kaitkan dengan Nabi, yang pertama, dapat barokah. Sebab kita sedang menghidupkan imej Rasulullah dalam rumah tangga kita. Kita sedang membina imej Rasulullah dalam kehidupan anak-anak. Sikit terkait dengan Nabi, sikit dengan Nabi. Kalau kait dengan kita, anak akan jadi konflik. Kita tegur anak kita, contoh kan, kita tegur anak kita. Apa tinggi suara ni? Anak kita kalau boleh jawab lah, itu hari Umi pun tinggi suara juga. Macam tu kan. Itu hari Umi gaduh dengan Abi, Umi pun tinggi suara. Saya bagi contoh. Tapi anak kita tak mampu nak bersuara. Sebab tak berani nak menjawab macam tu. Subhanallah. Tapi kalau kita didik, sebenarnya dengan mendidik anak sedang mendidik diri. Nabi tak suka suara tinggi-tinggi ni. Subhanallah, jangan tempit. Nabi Muhammad, suara dia sederhana. Cakap elok-elok. Subhanallah. Contohkan anak kita bila kita panggil kan, kita kata, kita panggil lah contoh nama Sarah. Contoh anak saya ada nama Maisarah, panggil Sarah. Sarah, dia pun, ya Umi. Lepas tu kita nampak dia tak paling muka kan, kita terus tegur.
Sarah tahu tak? Nabi Muhammad bila bercakap, Nabi bukan pusing muka je. Tapi Nabi akan pusing seluruh badan. Seluruh badan akan pusing. Akan menghadap orang yang bercakap. Subhanallah. Jadi, bila kita terus, masalah kita sekarang apa dia? Kita sendiri ni tidak kenal Nabi kita. Tak baca kitab akhlak Nabi. Tak baca kitab sirah Nabi. Tak baca bagaimana akhlak Nabi. Jadi, peringkat awal yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita baiki selepas ini ialah, pertama, sama ada dengar ceramah ke, cari ikut internet ke, ataupun terus search buku berkenaan dengan akhlak Nabi. Antaranya Syama'il Muhammadiyah. Kan Syama'il Muhammadiyah. Ataupun carilah kitab akhlak Nabi SAW, begitu banyak dijual di pasaran. Cari, beli. Kan, praktis. Hari ni baca satu akhlak Nabi dan nak cuba praktis. Dan cuba dalam perbualan harian terapkan akhlak Nabi tersebut. Bila kita sebut pasal Nabi Muhammad je, yang pertama, keberkatan. Terus berkat. Terus dia jadi macam majlis ilmu tau. Yang kedua, kita dapat pertolongan Allah dalam proses mendidik anak dan dalam mendidik diri kita. Subhanallah, yang pertama dah dapat berkat sebab Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintah kepada Nabi Muhammad suruh berkata. Kata ke siapa? Kepada kita Nabi Muhammad. Kepada kita ni, iaitu umat Nabi Muhammad. Itu perintah. Allah perintah suruh kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi kata ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan segala dosa-dosa. Dalam firman Allah itu perkataan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku ini, ikuti Nabi ini bukan pilihan. Tapi seolahnya fattabi'uni, maka ikutilah aku, satu perintah. Siapa yang nak hidup tenang, hidup bahagia, hidup berjaya, hidup sejahtera, hidup aman damai, fattabi'uni, ikutilah Nabi SAW. Ikuti daripada mula celak mata sampai tutup mata. Ikuti daripada bangun tidur doa apa, kaki apa melangkah dulu, nak masuk tandas baca apa, mandi macam mana, keluar tandas baca apa, pakai baju doa apa, tengok cermin baca doa apa. Subhanallah, nak melangkah keluar rumah baca doa apa, sekian-sekian sunnah-sunnah Nabi. Nabi menunjukkan fattabi'uni daripada semua segala aspek. Sampai peringkat cara mandi, cara buang najis, selepas buang najis, sampai peringkat yang besar memerintah dunia, memerintah negara, sampai apa-apa. Sampai orang bukan Islam bila baca tentang kisah Nabi, dia kata, sampai begini sekali detailnya Nabi kamu, sampai begini sekali detailnya agama kamu, tidak ada mana-mana agama di dunia ini mengajar cara nak buang najis. Cara masuk tandas, tak ada agama yang mengajar cara keluar tandas pula guna kaki apa, nak keluar rumah guna kaki apa, nak makan guna tangan sekian-sekian, duduk pula macam mana, cara makan pula, kan minum air tu seteguk-seteguk. Tidak ada agama di dunia ini yang sedetail agama Islam. Sebab itu bila mereka mengkaji, berkata tidak ada agama yang lebih sempurna melainkan Islam. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Urusan nikah. Dan tidak ada perundangan, undang-undang nikah kahwin yang lebih sempurna, lebih komplit, melebihi daripada undang-undang nikah kahwin yang ada pada agama Islam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, semua ada. Bab pengurusan harta, bab cari rezeki, bab urus negara, bab urus itu, semua ada komplit. Sebab itu bila Nabi sebut fattabi'uni, ia bukan pilihan. Tetapi siapa yang nak syurga Allah, nak hidup tenang, nak jiwa tenteram, kita tak ada pilihan melainkan ikut Rasulullah. Jadi marilah sama-sama sebagai kesimpulannya menghidupkan imej Rasulullah. Di mana? Di dalam rumah tangga kita. Sikit saya sebut, bang, kalau Nabi kan gini-gini. Suami pun sebut, tegur isteri, gunakan kaedah tersebut. Yang Nabi Muhammad SAW, sayang tahu tak kalau isteri Nabi sekian-sekian.
Kita nak berhujah apa? Sebab hujah dibawakan ni. Tapi janganlah pula jawab, itu Nabi. Awak bukan Nabi. Saya bukan bandingan dengan saya. Kan kita kata bukan saya. Kita kan nak, subhanallah, Nabi kan sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Kalau dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah di syurga. Kalau dalam hati kita ada cinta kepada ahli keluarga Nabi, kita akan bersama dengan ahli keluarga Nabi. Subhanallah, ini adalah hadis yang sahih. Seorang Arab Badui datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku ni tak ada apa-apa. Mula-mula dia tanya soalan pada Nabi, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Kan Nabi duk cerita pasal kiamat ni. Lalu Rasulullah kata, apa persiapan kamu nak bertemu dengan kiamat? Kamu duk persiapan apa ni? Nak bertemu mati, nak bertemu kiamat ni. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa, ibadahku biasa saja. Tapi dalam hatiku ada cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab apa? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Tuan-puan sekalian, apa jaminan kita masuk syurga kalau dalam hati kita tak kenal Rasulullah, tak belajar tentang akhlak Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah? Layak tak kita nak masuk syurga bersama Rasulullah? Anak kita hari ni lebih kenal artis, lebih kenal influencer, lebih kenal Insta famous, lebih kenal sekian-sekian, tapi tak kenal Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW, yang mana satu-satunya manusia yang boleh memberi pertolongan di mahsyar kelak. Satu-satunya manusia yang boleh beri syafaat, Nabi lain pun tak boleh bagi syafaat. Jadi subhanallah, satu teguran daripada Allah pada petang yang barakah ini. Hidupkan imej Rasulullah di dalam rumah tangga, dalam proses mendidik diri, mendidik isteri, mendidik suami, mendidik anak-anak. Dan hidupkan imej Rasulullah di sekolah. Sebab penganjur kita pada hari ini adalah sekolah kebangsaan Tunku Muda Seting. Mungkin bermula dengan setiap pagi cerita satu kisah Nabi Muhammad, walaupun ada pelajar di kalangan orang bukan Islam. Guna speaker sekolah tu kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Pelajar-pelajar minta duduk sekejap. Pagi ni Ustaz nak bercerita tentang bagaimana cara Nabi Muhammad minum air. Nabi Muhammad bila minum air, minum duduk. Nabi Muhammad bila minum air, baca bismillah. Bila Nabi minum air, jangan minum dengan laju. Minum perlahan, seteguk demi seteguk demi seteguk. Tuan-puan sekalian, saya baca fakta sains, kajian saintifik. Kesan dan kebaikan minum air seteguk demi seteguk berbanding minum air perbezaan kepada tekanan organ dalaman yang menerima kemasukan air, yang memberi kesihatan yang optimum. Bagaimana kesan penyerapan air kepada badan. Memang ada beza. Minum dengan minum seteguk demi seteguk. Ada beza dengan pernafasan. Semua itu memberi efek yang berbeza. Sampai mereka ni, orang tali ni nak kaji tentang apa sunnah Nabi, apa kenapa sampai Islam ni, sampai minum air pun Nabi dia ajar sekian-sekian. Rupanya ada kesan kebaikan dari sudut kesihatan. Ada nikmat yang Allah selindung. Bila manusia kaji baru nampak, oh itu nikmat dia, itu hikmah dia, subhanallah. Okey, simple je, 5 minit siap. Okey, usaha harap anak-anak semua kita boleh ikut ya contoh Nabi. Soal anak itu ikut atau tidak nombor 2. Soalnya kita sebagai pendidik dah mula dah memperkenalkan akhlak Nabi dalam menghidupkan imej Rasulullah di sekolah ataupun di rumah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Anak-anak dah besar, macam mana cara nak mula? Ada yang tanya anak-anak dah besar. Anak-anak dah tua, dah kahwin. Tak apa, tak pernah terlambat. Sama ada melalui mesej, simple je. Okey, Umi nak kongsi dalam grup WhatsApp kan, family. Umi sekadar nak berpesan anak-anak, jaga ya, minum ikut cara Nabi, simple. Tak ada masalah muslimin muslimat, anak besar anak kecil, sebab Rasulullah sendiri adalah pendidik kepada orang dewasa. Nabi didik sahabat yang dah tua, umur 40, umur 50, 60 baru masuk Islam. Nabi didik menantu yang dah tua, yang baru kahwin dengan anak dan sebagainya. Nabi sendiri dah menjadi Nabi umur 40 tahun kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi orang dah dewasa baru masuk Islam. Jadi proses mengajarkan ini bermula dengan diri kita. Kemudian berkongsilah melalui perkataan dengan cara yang baik. InsyaAllah tidak ada alasan bagi orang yang ada kemahuan. Kita akan buat saja. Yang penting Allah melihat usaha dan ikhtiar kita.
Terima kasih banyak-banyak semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Sekolah Kebahasaan Tunku Muda Seting Bahau Negeri Sembilan. Mohon maaf salah dan silap sekali lagi. Di atas kekurangan, kelewatan, kita bermula dan sebagainya. Selamat solat asar. Selamat menjemput anak di sekolah masing-masing. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada arahan tu kepada staf SKTMS yang dikasihi sekalian. Boleh mohon isikan. Ada arahan isikan borang kehadiran lah tu. Jadi jangan lupa ya. Terima kasih pada para guru, para pentadbir semua yang menjadi penganjur pada majlis ilmu pada petang ini. Semoga pahala jariah mengalir kepada kalian kerana ramai yang dapat manfaat apabila dibuat perkongsian secara terbuka begini, dan perkongsian ini akan lebih ramai lagi yang tengok selepas ini. Pahala mengalir kepada para penganjur sekalian. Alhamdulillah. Sekian. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.